الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قال سهيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم تف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهم النبيين وإلهمنا ملائكة المقربين. اللهم إني أعوذ بك من عملت ومن شر ما لم أأمن. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan pembacaan ataupun murajaah cerita-cerita daripada biografi agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersempena dengan bulan Rabiul Awal. Maka pertamanya saya mohon ampun dan maaf kerana saya awalkan waktu kerana selepas ini ada musyakkah, ada sedikit urusan untuk saya buat. Tapi bagi mereka yang dah tengok mungkin pukul 9 tu, insyaAllah kita akan masukkan rakaman dalam YouTube, insyaAllah. Okey, kita sambung daripada yang semalam, pembantu. Hari ini kita masuk kepada pembantu ataupun yang dipanggil sebagai khadam baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana yang kita sebut tahu, yang pertamanya adalah Anas bin Malik. Dan banyak juga Anas bin Malik ni yang meriwayatkan hadis ataupun perawi hadis Nabi yang sahih. Maka Anas bin Malik ini dia membantu baginda Nabi dalam urusan seharian Nabi. Maka dia ini kalau kita nak tengok berapa lama Anas bin Malik berkhidmat dengan baginda Nabi, lebih kurang 10 tahun dalam menguruskan urusan seharian baginda Nabi. Dan Anas bin Malik merupakan sahabat yang paling akhir sekali meninggal dunia di Basrah, iaitu pada tahun 71 Hijrah. Anas bin Malik ni dia dengan Nabi waktu kecil lagi. Dia dah duduk bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembantu yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini antara nama-nama yang hebat-hebat lah, ataupun nama-nama yang besar yang sering kita dengar. Apa kerja Abdullah bin Mas'ud ni? Kalau kita tengok Anas bin Malik, dia merupakan yang menguruskan tentang seharian Nabi, urusan seharian Nabi. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ni, dia kan, apa yang dia buat, dia berkhidmat dengan Nabi hanya membawa kasut Nabi. Ketika mana Nabi ni, dia pindah ataupun dia masuk ke dalam masjid, Nabi akan letak slipper. Itu kerja Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi nak keluar, dia akan letakkan slipper Nabi. Ini antara bagaimanakah tugasan yang bukan tugasan, hikmat Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kalau kita tengok para alim ulama kita ataupun para guru-guru kita, kan,
dia nak bagi anak murid dia tu berkhidmat kepada dia. Dia masuk pintu, kan kalau masjid ada banyak pintu kan. Dia masuk pintu lain, dia keluar pintu lain. Bukan sebab dia terlupa, tidak. Tetapi dia masuk pintu lain, keluar pintu lain, dia nak memberi ruang dan peluang kepada anak-anak jemaahnya berkhidmat. Maka kadang-kadang mereka ni berlari-lari anak untuk dapatkan slipper guru dia tu dan bawa di depan tempat guru dia keluar. Lalu dia akan letakkan slippernya itu sehingga dia hujung kaki. Ada yang kadang-kadang kita tengok mereka ini berkhidmat, slipper guru dia tu dia bukan saja letak tetapi dia angkat. Dia angkat maknanya bila guru dia nak sarung kaki kanan tu, dia angkat slipper tu sarungkan ke dalam kaki guru dia. Masya Allah. Ini adalah bagaimana daripada segi hikmat kepada guru ini untuk mengalirkan barokah-barokah, cahaya-cahaya daripada dada guru mengalir kepada dada murid. Ini adalah salah satu bagaimana yang dilakukan ataupun dianjurkan khususnya apabila mereka melalui fasa-fasa untuk memondok contohnya. Ataupun dalam fasa-fasa untuk bertarikat. Ataupun kadang-kadang untuk berguru, bertelaki dengan guru. Dia bukan masuk-masuk dia terus belajar. Kadang-kadang guru dia ni, dia kata kerja kau cuci tandas. Bukan dengan kuliah. Bukannya duduk dalam majlis, tidak. Kerja cuci tandas. Bila start kuliah, dia kata awak pergi cuci tandas. Bukan sebab dia tak nak bagi ilmu. Tetapi di situlah bagaimanakah nak mendapatkan ilmu yang benar-benar tentang Allah dan Rasul ataupun ilmu agama ini bukanlah ditilik daripada sifat fizikal. Tetapi ditilik daripada hati. Maka guru kita lebih tahu akan hati kita. Inilah antara bagaimana untuk mereka melakukan membuang-buang ego-ego kesombongan dalam hati kita. Ada kadang-kadang tu yang sampai kerja dia hanya buat apa? Pegang beg guru. Ini dipanggil bagaimana mereka nak berkhidmat. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ni kerja dia bawa slipper Nabi. Uqbah bin Amir Al-Jani iaitu pemandu bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang bawa. Kemudian Aslah bin Syariq pembantu atau teman di dalam perjalanan baginda Rasul. Bila Nabi ini nak berjalan je, khususnya dalam perjalanan safar, Aslah bin Syariq ni akan temanlah baginda Nabi kita. Kemudian seperti biasa Bilal bin Rabah tidak asing lagi dengan menjadi muazzin. Tukang azan kepada baginda Nabi kita. Tetapi tukang azan ni dia bukan hanya khas pada Bilal bin Rabah. Tukang azan Nabi ni kalau tak salah saya ada lebih kurang 3-4 orang. Tapi kebanyakannya dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Sehingga kan pada waktu subuh Bilal lah yang mengejutkan Nabi kita untuk solat subuh. Lepas saja Nabi kita berqiyamulai, sementara menunggu subuh, Nabi kita akan tidur seketika. Barulah dia bangun. Ada hadis ataupun ulama yang mengatakan bukanlah Bilal kejut Nabi. Tetapi Bilal bin Rabah ini meminta izin kepada baginda Nabi. Maksudnya macam ni, ya Rasulullah, izinkan aku untuk azan. Contohnya macam tu. Dia sama juga macam kejut lah ibaratnya. Dan seterusnya Sa'ad iaitu hamba Abu Bakar. Sa'ad ini antara pembantu-pembantu tapi tidak ada spesifik tugas dia. Abu Zar Al-Ghifari. Aiman bin Abid Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa? Hamba yang ditinggalkan bapa baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah antara pembantu ataupun yang dikenali sebagai khadam, meletakkan diri mereka sebagai khadam kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ahli hikmat lah. Hari ini kita panggil ahli hikmat. Kita tengok seterusnya pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya adalah Sa'ad bin Mu'az. Dulu dipanggil pengawal, hari ini mungkin panggil bodyguard. Yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana? Sa'ad bin Mu'az ni yang gantikan ataupun yang menjaga ketika perang Badar. Bila Nabi tidur, dia tukang jaga. Ini dia. Sa'ad bin Mu'az. Kemudian Muhammad bin Salamah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Zubair bin Awam menjaga Rasulullah ketika peperangan Khandaq.
Ibad bin Bashar yang menjaga Rasulullah dan tentera Islam seluruhnya. Ini antara 4 pengawal Nabi yang masyhur. Maka kita tengok penulis-penulis Rasulullah SAW tak asing lagi, iaitu pertama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam. Sampai kepada Ali bin Abi Talib ini, kalau kita tengok 4 teratas ini adalah yang dikatakan pemimpin-pemimpin selepas baginda Nabi. Tetapi lepas Ali bin Abi Talib ini telah ada yang menggantikannya. Kalau tak silap saya lebih kurang 2 bulan. 2 bulan dia diganti. Kemudian dia tak sanggup, dia serahkan kepada Muawiyah. Tetapi penulis Nabi ini kalau kita tengok lepas daripada Ali bin Abi Talib adalah Zubair bin Awam, Amir bin Fahirah, Amru al-Ash, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Al-Arqam, Sabit bin Qais, Hanzalah bin Rabi al-Asadi, Al-Muriyah bin Shubah, Abdullah bin Rawaha, Khalid al-Walid, Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ini antara bagaimanakah penulis-penulis Nabi. Tetapi ada orang yang terawal menulis bagi baginda Rasulullah SAW, ada 2 orang, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Zaid bin Sabit. 2 orang. Ni nampak muazzin, tukang azan Rasulullah. Bukan saja Bilal bin Rabah, tetapi dia ada 4 orang tukang azan bagi Nabi. 2 berada di Madinah, seorang ada di Quba, seorang lagi berada di Mekah. Kita sedia maklumlah kalau Mekah ni, tak payah bagi orang lain dah tahu dah siapa dia. Kalau di Madinah, siapakah dia? Di Madinah, orang yang pertama sekali azan tentulah Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum, dan menurut riwayat lain sebagaimana yang disebut dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebut Amru bin Maktum. Ni ketika di Madinah. Madinah ada 2 orang yang tukang azan. Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Maktum. Di Quba, tu dekat Masjid Quba tu, Sa'ad Al-Qaras. Di Mekah, Abu Mahzurah, ataupun nama sebenarnya Awas bin Mughairah Al-Jamhi. 4 muazzin pada zaman baginda Nabi kita SAW. Kita masuk seterusnya, Gubernur Rasulullah, Bazan bin Sasan, yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman setelah kematian Kisra. Gubernur pertama dalam Islam yang dihantar ke Yaman. Bazan bin Sasan. Beliau merupakan gubernur pertama yang diutuskan oleh baginda Nabi kita SAW. Syahar bin Bazan. Mana anak kepada Bazan tadi. Bapa dia hantar ke Yaman. Yang menggantikan ayahnya ataupun anak kepada Bazan yang menggantikan setelah kewafatannya ke Sana'ah, Yaman. Dia pergi pula pada Yaman. Khalid bin Sa'id bin Al-As dihantar menggantikan Sahar setelah dia mati dibunuh. Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ke Al-Khandaq dan Al-Sadaf, tetapi Rasulullah wafat setelah melantiknya namun tidak sempat pun untuk diutuskan. Ziyad bin Umayyah diutus ke Hadramaut, Yaman. Abu Musa Al-Ashari diutus ke Zabit. Muaz bin Jabal diutuskan ke Yaman. Ini antara gubernur-gubernur yang diutuskan oleh baginda Nabi kita SAW. Abu Sufyan dihantar ke mana? Ke Najran. Yazid bin Abi Sufyan ke Taimah. Atab bin Asid ke Mekah. Bagi menunaikan haji bersama-sama orang Islam pada tahun ke-8 Hijrah, dan ketika itu beliau berumur 20 tahun. 20 tahun dah jadi gubernur. Kita hari ni 20 tahun baru nak kena dunia ataupun masih lagi main PUBG kan. Tapi mereka ni umur 20 tahun dah jadi gubernur. Ali bin Abi Talib ke Al-Aqmas, Yaman, yang menjadi qadi di sana. Ali bin Abi Talib ni kita pun sedia maklum tentang kebijakan, kecerdikan. Dan seterusnya Amru bin Al-As ke Oman. Siapakah hakim-hakim bagi Rasulullah? Nampak? Bila hakim ni dia tidak lari dengan bijak. Yang pertama pastilah siapa? Ali bin Abi Talib. Yang kedua Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan seterusnya adalah Bilal bin Rabah. Pegawai-pegawai Rasulullah.
jatuh juga kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Al-Ala bin Al-Hadrami, Abu Hurairah, Ziyan bin Lubayt, Malik bin Nuwairah, Qais bin Ashim, Bilal bin Habashi, Al-Muhajir bin Abi Umayyah, Adi bin Hatim, Al-Jabarkan bin Badar. Rasulullah ni dia ada penyimpan rahsia. Ada 3 orang yang baginda Rasulullah SAW sangat percayai, iaitu dia memang menyimpan rahsia baginda Nabi kita. Yang pertama, Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sebab tu kalau hadis yang keluar daripada dia, semuanya hadis-hadis yang sahih. Kemudian Huzaifah bin Al-Yaman dan Fatimah binti Muhammad, iaitu anak dia baginda Nabi kita. Penyimpan rahsia yang terbaik. Bendahari Rasulullah, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib. Tapi masa zaman bendahari Ali bin Abi Thalib menjadi bendahari, baginda Rasulullah pernah bagi. Rasulullah pernah bersabda kepada dia, dia kata apa? Infakkanlah wahai Bilal, dia kata. Jangan takut pengurangan daripada pemilik Arash. Sebab kita tahu Bilal ini bendahari. Dia tahulah berapa banyak duit-duit daripada simpanan-simpanan. Maka pesanan Nabi kepada dia buat apa? Nabi kata kau infakkan je semua. Kau jangan takut. Jangan takut ianya berkurang. Kerana yang memberikannya itu adalah pemilik Arash, yang seperti kita sedia maklum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tengok siapakah pembawa panji-panji Rasulullah. Tak asing dan tidak bukan mestilah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubadah, Ja'far bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Rawaha, Usaid bin Hudayr, Az-Zubair Al-Awam, Zaid bin Harithah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Khalid Al-Walid, Mus'ab bin Umayr, Al-Miqab bin Amr. Kalau kita boleh dapat hafal semua tu, Masya Allah. Moga-moga lah walaupun kita tak boleh hafal tu, sekurang-kurangnya kita tahu. Maka kalau kita tengok panji-panji Rasulullah ataupun bendera-bendera masa zaman Rasulullah SAW bukanlah macam kita hari ni buat daripada kain cotton, kain bendera tu. Tetapi ianya diperbuat daripada kulit binatang. Macam tu lah, cebisan-cebisan orang jahit jadikan ianya sebagai bendera. Makanya dalam peperangan, ketika peperangan jangan jatuhkan panji bendera tu. Bendera kita kalau jatuh je, tanda kalah. Sebab tu dalam perang Konstantinopel, ketika mana bendera itu dicacak, dia panjat naik sampai ke atas tu, walaupun ditikam berapa banyak kali ataupun ditembak dengan anak panah, macam mana pun dalam keadaan dirinya di panah itu, dia tetap mencacakkan iaitu bendera. Itu tanda kemenangan. Ini bagaimana kita tengok bagaimana mereka ini memperjuangkan Islam. Bagaimana mereka ini ingin membebaskan kota-kota Konstantinopel. Dan akhirnya sebagaimana kita tahu bahawa akhirnya kalah juga. Sampai ke hari ini masih lagi belum menang. Tetapi insya-Allah janji Allah, Islam itu akan bangkit kembali. Okey, mari kita tengok sikit lagi detik-detik kenabian baginda Nabi. Sebab tu pada awal tadi kita dah tengok bagaimana Nabi ini detik-detik kelahirannya. Detik-detik kenabian pada usia 40 tahun. Dia menerima wahyu di mana? Gua Hira. Siapakah yang menghantarnya? Iaitu Malaikat Jibril. Yang merupakan salah satunya adalah 100% perancangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita ni adalah yang wajib menerima tugasan ini. Sebab apa? Sebab pada usia remaja Nabi pun, Nabi lah yang banyak menghabiskan masanya memikirkan rahsia-rahsia alam ini. Maka ketika itu kita tengok, Nabi ni waktu dia remaja, belum lagi dia angkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia suka tanya kepada pakcik dia, Abu Talib. Dia tanya pasal apa? Dia kata, kenapalah penduduk-penduduk Mekah ni suka sangat sembah berhala? Sedangkan dia budak lagi. Itu merupakan tradisi. Orang kata kan. Tapi dia tanya juga pada pakcik dia. Lepas tu dia cakap pada pakcik dia, dahlah patung tu tak boleh bawa apa-apa. Patung itu membisu dan juga diam.
Kenapa pergi sembah? Dia dah bertanya. Maka di atas pendirian yang sangat mempercayai akan sesuatu yang lebih berkuasa daripada berhala tersebut, Nabi Muhammad sering termenung dan dia mula menyendiri di Gua Hira. Dia suka sangat pergi dekat Gua Hira. Kalau kita tengok masa zaman kecil-kecil baginda Nabi dan juga zaman remaja, Nabi kita ini dia tidak suka dengan aktiviti-aktiviti mereka. Contohnya mereka menari-nari, mereka menyanyi-nyanyi, Nabi tak suka. Memang Nabi dah mula dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi akan suka lebih menyendiri duduk di Gua Hira seorang-seorang. Maka Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebelum kedatangan wahyu. Sebelum wahyu sampai ketika umur 40 tahun itu, yang pertama seiring dialami Rasulullah ialah mimpi yang benar. Rasulullah dapat banyak dalam mimpi. Apa yang sering terlihat dalam mimpi selalu terbukti kebenarannya secara nyata, seterang cahaya pagi. Apa yang dia mimpi akan jadilah. Setelah itu, barulah dia ini suka menyendiri ataupun berhalwat di Gua Hira. Di sana beliau beribadah selama beberapa malam, kemudian dia akan turun jumpa keluarga dia untuk mengambil berkalan dan akhirnya lepas jumpa-jumpa dia akan naik balik ke Gua Hira untuk teruskan berhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah benda yang dilakukan itu sehingga kedatangan al-haq iaitu kebenaran yang mutlak, kedatangan malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu yang pertama dalam surah Al-Alaq. Sebagaimana yang kita tahu, datangnya satu lembaga yang tak pernah jumpa bertemu dengan Nabi. Nabi masa tu dalam keadaan apa? Dia duduk dalam Gua Hira tu dalam keadaan yang sangat-sangat takut. Maka dia tak tahu bahawa itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat kata, Iqra. Dia kata, mana boleh aku Iqra? Aku tak tahu. Dia kata. Datang lagi malaikat Jibril ni peluk baginda Nabi kita. Sebab dia nampak baginda Nabi kita ini dalam keadaan yang sangat ketakutan ketika itu. Dia peluk Nabi ni. Dia kata, Iqra. Dia kata. Tapi Nabi kata, tak boleh. Aku tak boleh. Dia kata. Nabi kita dalam keadaan yang sangat-sangat takut. Gementar je. Bergetar-getar, peluh dia mengecik-ecik turun ni. Dan kali ketiga, malaikat Jibril alaihi salam ni peluk dengan lebih erat sehingga kan ada hadis yang mengatakan sampai kan Nabi kita ni macam dah tak boleh menapah. Akhirnya dia kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq. Apa maksudnya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah diciptakan. Maka dia pun ikut. Setelah itu, pergilah malaikat Jibril itu. Apa jadi pada Nabi kita? Dia turunlah daripada Gua Hira tu. Berlari-lari anak ni dalam keadaan yang sangat takut ni macam kita kalau jumpa hantu lah agaknya kan. Begitulah rasa. Pergi dia ketuk pintu rumah Siti Khadijah. Siti Khadijah pun tengok, ya Allah, apa jadi pada Rasulullah ni? Apa jadi pada Muhammad? Tapi dia tak tanya. Inilah keistimewaan Siti Khadijah. Dia masuk dia kat dalam rumah kan, dia tutup pintu kemudian dia kata, Aisyah selimut. Dia kata, Aisyah lah, Khadijah selimut. Aku nak selimut. Kalau kita lah kan, tanya mau tak menggelabah, tanya dulu dah kenapa ni. Tapi tak. Siti Khadijah bawa dia pergi pada tempat tidurnya, dia baringkan baginda Nabi lalu dia selimutkan Nabi kita. Dia selimutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Khadijah pun tenangkan dia. Tenangkan kepada baginda Nabi. Akhirnya Nabi kita tenanglah. Itu dalam, kalau kadang-kadang kita tengok dalam hukum rumah tangga. Bila suami balik tu, kadang-kadang kita ni resah-resah je kan. Tenang je. Dah tenang, akhirnya baginda Nabi kita cerita kepada Siti Khadijah apa yang berlaku. Dia pun ceritalah. Dia cerita kan. Kemudian apa jawab kepada Siti Khadijah dengan tenang. Pertama, Siti Khadijah bagi motivasi kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, sebagaimana engkau ni yang telah digelar sebagai Al-Amin, orang yang baik akhlaknya, orang yang jujur, orang yang sangat baik yang menyatukan silaturahim. Ya Rasulullah, pastilah Allah tidak akan menzalimi dirimu dengan datangnya makhluk tadi. Dia tak tahu itu malaikat Jibril. Itu yang pertama. Dia kata Allah tidak akan menzalimi dirimu. Maka tenanglah Nabi kita.
Dia bagi motivasi kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia buat apa? Dia bagi pula solution kepada baginda Nabi. Sebab Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang sangat terhormat dan sangat bijaksana. Dia kata, tak apa, esok kita jumpalah. Dia kata seorang. Menjadi tradisi bagi orang-orang Arab, bila sesuatu berlaku, hatta nak takwil mimpi pun diorang ni pergi jumpa dukun. Tetapi baginda Nabi kita ni ataupun Aisyah ni dia tak bawa jumpa dukun. Dia kalau tak siap saya dia bawa jumpa Mukarrah. Mukarrah ini siapa? Dia ibarat penilik kitab Injil. Macam tu lah. Orang yang benar lah dia bawa jumpa. Nanti kita jumpalah dia. Dia kata kita tanyalah dia. Apakah maksud apakah maksud kejadian tadi. Pertama, dia tenangkan, dia memberikan motivasi kepada Rasulullah. Yang kedua ni, dia bagi solution pula pada Nabi. Maka Nabi kita pun tenang. Esoknya dia bawa lah pergi jumpa. Akhirnya, apa jawab orang itu yang dipercayai itu, yang kau jumpa itu adalah Jibril alaihi salam. Maka kau jangan ceritakan kepada orang lain pun. Sebab ramainya musuh-musuh Nabi nanti. Kan? Begitulah permulaan dakwah Islam. Bagaimana Nabi kita diutuskan ketika usia 40 tahun dan bagaimanakah risalah-risalah Islam yang akan disebarkan pada kota Madinah dan kota Mekah. Maka Siti Aisyah adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan juga Rasul. Tak ada kegusaran terhadap baginda Nabi. Maka kita tengok sekali lagi Nabi Muhammad bermimpi yang sangat mengejutkan. Pernah satu hari Nabi memimpi dengan suatu suara. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang benar. Lalu Nabi kita ni bangun terkejut, cari-cari dari mana datang suara tadi. Tapi setiap penjuru itu dipenuhi dengan cahaya yang bergemelapan. Setiap tingkah laku suaminya yang cemas dan bingung terhadap mimpi yang diterimanya itu, Khadijah mencadangkan. Betul lah, dia bertemu dengan Warakah bin Naufal, iaitu yang terkenal sebagai ahli tafsir mimpi. Dan ada yang mengatakan bahawa Warakah bin Naufal ni adalah tempat rujuk kitab Injil. Kita ada banyak kitab. Injil, Taurat, Zabur. Kalau ada yang kata Zubur pun ada. Zibil, Taurat, Injil, Zabur, Taurat dan juga Al-Quran. Maka dia rujuk pada orang yang benar. Maka kita tengok perbualan antara Warakah dengan Muhammad diriwayatkan seperti ini. Warakah bertanya, daripada mana kau dengar suara itu, wahai Muhammad? Nabi menjawab, dari atas. Percayakah bahawa suara itu bukan bisikan syaitan? Sebab syaitan tidak mampu datang dari atas. Kalau kita dengar mimpi daripada suara daripada atas, syaitan tak boleh datang daripada atas. Tidak pula dia datang daripada bawah. Maka suara yang kau dengar itu adalah suara malaikat. Ditegaskan oleh Allah, menegaskan tentang cerita ini dalam surah Al-A'raf ayat 240. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta daripada belakang mereka dan dari kanan mereka dan kiri mereka, dan engkau tidak dapati kebanyakan mereka dalam keadaan yang bersyukur. Maka dalam hadis ini, mimpi yang benar merupakan 1/46 bahagian daripada wahyu kenabian Nabi. Waktu Muhammad menerima wahyu yang pertama, Muhammad bagaikan orang yang sangat takut kembali pulang ke rumahnya menemui Khadijah menjelang waktu pagi. Maka banyaklah yang tadi saya dah cerita. Bagaimanakah Nabi kita ini yang dikatakan lantikkan pada usia 40 tahun. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Itu adalah sedikit ringkasan. Ringkasan bagaimanakah turunnya Nabi kita. Ataupun turunnya wahyu yang pertama ketika baginda berusia 40 tahun. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung lagi dengan bab yang ke-9, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar itu saja untuk malam ini. Moga-moga mengalirlah kefahaman, memberikan cahaya dalam hati kita khususnya dalam menyambut bulan Rabiul Awal, insya-Allah. Melahirkan rasa rindu dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi, kita tak akan dapat kenal Allah sehingga pada saat hari ini. Maka Alhamdulillah kuliah kita ini ditaja sepenuhnya oleh